Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan sambung pada topik yang lepas iaitu topik nombor kompleks. Okey, untuk nombor kompleks, apa yang awak kena tahu adalah, yang wajib awak tahu adalah nombor kompleks dia punya penyataan perlu dalam bentuk I. So, kalau I ini kita sebut sebagai nombor hayalan. Okey, kalau soalan nombor kompleks, dia akan berbentuk seperti contoh 2 tambah 5I tolak 3 tolak 2I, di mana dia akan ada huruf I di setiap pernyataan dia. Okey, kita lihat kepada contoh dia. Okey, soalan kadang-kadang dia tidak semestinya akan ada nilai I. Contohnya macam tidak ada nilai I. Tapi sekiranya soalan dalam bentuk nombor kompleks dia akan juga keluar, dia akan keluar statement tuliskan dalam bentuk A tambah BI. Jadi awak kena buat dalam bentuk nombor kompleks. Okey, kita lihat yang pertama, iaitu negatif 9 punca kuasa 2. Okey, yang ini awak kena ingat untuk I kuasa 2 adalah bersamaan dengan negatif 1. Ini adalah yang awak wajib ingat. Oleh itu, bagaimana kita nak wujudkan I dalam pernyataan ini? Cara yang pertama, kita kena wujudkan negatif 1. Oleh itu, negatif 9 ini, kita buatlah negatif 1 didarabkan dengan 9. Okey, punca kuasa masih kekal. So, jawapan dia akan sama dengan negatif 9 ni kan. Okey, ataupun you nak lebih nampak, you asingkan negatif 1 dan juga 9. Okey, perlu diingat, negatif 1 adalah bersamaan dengan I kuasa 2. Oleh itu, kita letaklah I kuasa 2. Sebab ini kita tukar dengan yang ini, punca kuasa jadi 9. Okey, bila punca kuasa bertemu dengan kuasa 2, kita akan potonglah. Jadi dia akan tinggal I 9. Okey, yang 9 ni kita boleh puncakan kan? Jadi jawapan dia adalah I 3. Ataupun nak buat 3I pun boleh. Ini jawapanlah untuk yang A. Okey kelas, kita tengok pada contoh B pula. B dia kata 3 tambah negatif 4. Punca kuasa. Jadi cara dia lebih kurang sama dengan A tadi di mana 3 ni kita kekalkan, kita pecahkan negatif 1 dengan 4. Okey. Kemudian 3 tambah, kena ingat negatif 1 adalah bersamaan kuasa 2. I kuasa 2 4. Okey, so yang ini kalau kita asingkan dia iaitu 3 tambah I kuasa 2 dan 4 punca kuasa 2. Okey, macam biasa punca kuasa 2 bertemu dengan kuasa 2, kita matikan dia ini. Jadi dia akan tinggal 3 tambah I. Yang ini bila kita puncakan dia akan jadi nilai 2. Oleh itu jawapan awak sama ada nak buat yang ini ataupun you buat 3 tambah 2I. Okey, ini untuk jawapan yang B lah. Okey, untuk yang seterusnya adalah C. Kalau C diberi 4 tambah negatif 12 ni kan. Okey, so macam tadi, kita terus selesaikan punca kuasa untuk 4, kita akan dapat jawapannya 2. Okey, ni kita pecahkan dia iaitu negatif 1 dengan 12. Negatif 1 adalah bersama I kuasa 2 ni. I kuasa 2, punca dia kekal tapi kita boleh potong, tinggalkan I. Yang 12 ni masih lagi kekal lah. Okey, kemudian bila kita dah selesaikan, dia akan dapat jawapannya 2 tambah I punca kuasa 12. Okey, 12 ini tidak boleh dipuncakan, tapi kita cuba cari bagaimanakah cara kalau kita boleh nak kecilkan dia. Jadi, kita cuba buat 2 tambah I, berapa darab berapa dapat 12. Di mana salah satu nombor itu kita boleh puncakan kuasa 2. So, dekat sini kita akan cuba buat 4 darab 3, dan bila tukar di sini, 2 tambah I, kita pisahkan dia. 4 ni, bila punca kuasa 2, kita akan dapat 2 kan? So, dia akan selesai. 3 ni kita akan kekal lah. Di mana jawapan dia akan jadi 2 tambah I darab 2 punca 3 punca kuasa 2. Ataupun jawapan boleh ditulis seperti dekat depan ni lah. Tak apa, janji jawapan dia adalah sama, cuma bentuk penulisan dia yang berbeza. Okey, akhir sekali kita lihat pada contoh D. Jika diberi 4 punca kuasa 2 tambah negatif 7 punca kuasa 2 lah. Jadi kita terus selesaikan 4 punca kuasa 2, kita akan dapat jawapannya 2. Yang ini kita pecahkan negatif 1 dan juga 7. Okey. Negatif 1 adalah bersama I kuasa 2. 2 tambah I kuasa 2, 7. Okey, ini kita terus potonglah punca dengan kuasa 2. Dia akan jadi 2 tambah I punca kuasa
7 punca kuasa 2. Yang ni kita tak boleh nak selesaikan lah sebab nilainya adalah begini. Ataupun kita boleh buat dalam bentuk 2 tambah 7 ni dekat depan, I dekat belakang. Okey. Okey, seterusnya, jika soalan dia kata cari nilai X dan Y dan diberi dalam bentuk persamaan seperti di hadapan. Okey, saya cuba conteng balik. Z1 adalah 2 tambah 3Y tambah 1I. Dan Z2 bersamaan dengan 2X tambah 7I. Okey, jadi dia nak buat Z1 bersamaan dengan Z2, nak cari nilai X dan Y. Okey, jadi untuk kes ini, yang mana nombor hayalan kita samakan, iaitu di mana I kita samakan dengan I. Yang tidak ada nilai I, kita tukarkanlah. Okey, yang pertama kita ambil 2 dengan 2X. Okey, kita akan ambil 2X sama dengan 2. Dan lagi satu, yang ini kan yang ada nombor hayalan, kita akan ambil 3Y tambah 1 sama dengan 7. Okey, untuk kes ni tak perlu kita nak salin I balik lah. Okey, jadi kita selesaikan X sama dengan 2 bahagi 2 sama dengan 1. Dan 3Y sama dengan 7 tolak 1. 3Y sama dengan 6. Oleh sebab itu, Y adalah jawapannya 2. Okey, ini sekiranya soalan dia kata sila cari nilai X dan Y dan diberi 2 pernyataan seperti dalam slide ni. Okey kelas, ini adalah yang contoh tadi secara amnya yang tadi saya cakap I kuasa 2 perlulah bersamaan dengan negatif 1. Dan di mana negatif 1 sekiranya nombor genap, maka dia akan jadi 1 dan negatif 1 nombor ganjil, dia akan jadi jawapannya negatif 1. Tapi ini saya akan bagi contoh dia lah sekejap lagi. Okey, so kita lihat pada contoh yang pertama lah. Contoh pertama tadi kena ingat balik bila saya cakap negatif 1 adalah bersamaan I kuasa 2. Dan jika negatif 1 genap, maka dia akan jadi negatif 1. Jika negatif 1 ganjil, dia akan jadi negatif 1. So, ini positif 1. Okey, so kita lihat contoh yang pertama, I kuasa 8. Okey, nak tak nak, kita kena buat I, kita keluarkan 2 ni. Jadi 2 darab berapa dapat 8, kita akan jadi 2 darab 4. Di mana kita kena ingat, I kuasa 2 adalah bersamaan negatif 1 kuasa 4. So, kena lihat balik, nombor 4 adalah genap. Bila saya cakap tadi, negatif 1 kuasa genap, jawapannya akan jadi 1. Okay. Kita lihat pada contoh B. Jika diberi I kuasa 15, macam tadi kita ambil I kuasa 2. 2 darab berapa dapat 15? Tak ada. Tapi yang paling dekat 2 darab 7 dia akan jadi 14. Oleh itu dia akan ada baki 1 lagi. Sebab 14 tambah I ni dia akan jadi 15. Okey, so I kuasa 2 akan jadi negatif 1 di 7. Yang I ni kita kekalkan. So, kena lihat balik, jika negatif 1 kuasa ganjil, dia akan jadi negatif 1. Oleh itu, negatif 1 dan I ni kita kekalkan dah. Sama ada dia buat macam gini ataupun jawapannya negatif I. Okey, kita lihat pada C. Jika diberi 3I kuasa 34 tolak I kuasa 13. Okey, so sama je 3I, kita keluarkan 2. 2 darab berapa dapat 34, jawapannya 17. Tolak I kuasa 2. 2 darab 7, dia akan dapat 14. Jadi ini, 2 darab 6, dia akan dapat 12. Jadi dia akan bagi 1 lah I. Sebab ni 13 kan. Okey, jadi kita buat 3 negatif 1 kuasa 17 tolak negatif 1 kuasa 6 I. Okey, so kena lihat 3. Jika negatif 1 kuasa ganjil, dia akan jadi kekal negatif 1 tolak. Okey, negatif 1 kuasa genap, dia akan jadi positif 1 lah. Yang ini I. Oleh itu kita akan buat jawapannya 3 tolak negatif 1, dia akan jadi negatif 3. Yang ini negatif 1 darab I, dia akan jadi negatif I. Ini jawapannya lah untuk yang C. Okey, kita lihat pada contoh D pula. Jika diberi 2I kuasa 3 tambah 2I kuasa 18 tolak 3I kuasa 51. Okey, 2I kuasa 2 darab 1. Sebab ni 3 kan, ni 2, jadi dia akan bagi 1 tambah
2i kuasa 2. 2 darab 9 dapat 18. Tolak 3i kuasa 2. 2 darab 25 dapat 50. Tapi ni 51 dia akan jadi i kat belakang lah. Baki. Okey, so kita selesaikan i kuasa 2 iaitu 2 negatif 1 kuasa 1 i tambah 2 negatif 1 kuasa 9 tolak 3 negatif 1 kuasa 25i. Okey, kalau you all tanya kenapa negatif 1 ni, sebab i kuasa 2 kena ingat adalah bersamaan dengan negatif 1. So, kita selesaikanlah. Okey, 2 sebab negatif 1 kuasa ganjil dia akan kekal negatif 1 Jadi 2 negatif 1. Yang ini pula negatif 1 kuasa ganjil dia akan kekal juga dengan negatif 1 tolak 3 negatif 1 kuasa ganjil dia akan kekal negatif 1 kat sini i Okey, so kita buat 2 iaitu yang ini adalah ini saya terlupa i tadi ni. Okey, 2 darabkan negatif 1 akan jadi negatif 2. Yang ini ada i Tapi kena ingat soalan yang first tadi kan negatif kan. Yang ini negatif, saya tertinggal sikit negatif, negatif, negatif. Okey, negatif dan negatif, jumpa negatif akan jadi positif. So dia akan tambah dengan 2. Yang ini adalah negatif 1. Iaitu jadi dia akan jadi bersamaan dengan 2i tolak 2. Okey, untuk kes yang ini pula negatif 3 dan negatif 1 dia akan jadi positif 3i. Itu jawapan dia, iaitu kita boleh tambahlah yang mana nombor hayalan i dengan yang i ni. 2i tambah 3i dia akan jadi 5i. Yang ini kita tak boleh nak tambah terus ataupun tolak sebab dia tidak ada i kan. Jadi 5i tolak 2. Ini jawapan untuk D. Okey, ini adalah latihan. Kita cuba selesaikanlah untuk yang A, B, C ni. Saya tak perlu nak selesaikan sebab terlalu senang ya. Kita lihat yang pada C. Jika diberi 7i kuasa 56 tolak i kuasa 36. So macam tadi yang saya ajar 7i kuasa 2. 2 darab berapa dapat 56? 56 saya nak 2, 4. Okay. 2 darab 28. Okay. Tolak i kuasa 2. Okey, 2 darab berapa dapat 36? Saya boleh nak kira. Okey, 2, 18 18. Jadi, 7, i kuasa 2 adalah bersamaan negatif 1, 28 tolak negatif 1, 18. So, bila negatif 1 punca kuasa genap, dia akan kekal jadi 1 positif tolak. Okey, yang ini pula bila negatif 1 kuasa genap dia akan jadi positif 1. Oleh itu jawapan dia adalah 7 tolak 1 bersamaan dengan 6. Okey, so kita lihat pula yang F. Okey, untuk F adalah 8i kuasa 59 tambah 5i kuasa 97. Jadi 8i kuasa 2, 2 darab berapa berdekatan dengan 59? Kalau 2 darab 30 dapat 60 So 2 darabkan dengan 29 dia akan dapat 28, tidak ada baki i kat belakang. Tambah 5i kuasa 2, 2 darab berapa dapat 97. Okey, kalau 2 darab 50, 100, saya cuba nak buat 2 bagi 97, kita akan dapat 2, 8, 17. So, dia paling dekat adalah dengan 28 dan dia akan ada baki 1 dekat belakang ni. Okay, so kita akan buat 8 negatif 1 kuasa 29 i ada tambah. Okay, 5 negatif 1 kuasa 28 i ada dekat belakang ni. Okey, 8 negatif 1 kuasa ganjil dia akan kekal negatif 1. I masih lagi ada. 5 negatif 1 kuasa genap dia akan jadi 1. I. Oleh itu kita terus selesaikan negatif 8 I tambah 5 I. Jadi jawapan dia adalah negatif 3 I. Okey, seterusnya kita lihat pada operasi pada algebra pada nombor kompleks. Dia akan ada penambahan dan penolakan, pendarapan dan juga pembahagian. Okey, kita cuba lihat satu persatu contoh dia. Okey,
Okey, untuk yang pertama, jika dia adalah penambahan, so kita tambah je macam biasa, iaitu mana nombor hayalan yang ada I, kita tambahkan dengan hayalan. Manakala yang tidak ada, kita satukan. Manakala penolakan pula, walaupun tolak, tapi kat tengah ni wajib kita buat tambah. Nanti saya akan tunjuk contoh ya. Dan ni darab, kita buat kembangkan, kita akan buat pemfaktoran. Dan sekejap lagi saya akan tunjuk contoh dia juga. Manakala bahagi, kita dekat ni kita akan bezakan dengan dia punya operasi dekat sebelah ni. Okey, jangan risau. Okey, kita lihat pada penambahan. Okey, untuk tambah ni. Okey, kita lihat yang mana I kita samakan. Contohnya yang ini adalah 2. Kita tambahkan dengan 3 yang ini. Okey, 2 tambah 3 dapat jawapannya 5. Manakala yang ni, so dia operasi tambah, kita kekalkan tambah kat tengah. Dia 4I tolak negatif I. Sebab yang ni negatif I kan. Jadi 4I tolak I dia akan dapat jawapannya 3I. Oleh itu jawapannya 5 tambah 3I. Manakala untuk tolak, kena ingat walaupun dia kat tolak, tapi bila you buat operasi dia, mesti letak tambah kat sini. Jangan terlupa. Okey, jadi kita kena buat 5 tambahkan dengan 5 tambahkan dengan 2. Kenapa tambah? Sebab yang ini 2 ni adalah positif. Sekejap. Okey, saya ulang balik untuk kes ni, kalau tambah, kalau tolak, kita kena buat tambah dekat sini nanti. Yang mana tidak ada nombor hayalan, kita satukan lah. Yang ini contohnya 5. Sebab dia order operasi tolak kan. Dan kita kena buat 5 tolak 2. Dan 4I tolak 3I. Kenapa kat sini kita buat tolak? Sebab dia adalah operasi tolak. 5 tolak 2 dapat 3 dan 4I tolak 3I dapat I. Cuma kita kena lihat, kita kena ingat yang di sini kita just buat tambah walau operasi tolak. Kita buat tolak kat dalam kurungan ni je. Okey, untuk kita lihat daripada pendarapan, kita kena buat pengembangan. Okey, contoh jika diberi 2 tambah 3I, 4 tolak 2I. So kita kembangkanlah yang pertama, 2 darab 4 kita akan dapat 8. Kembangkan lagi 2 darab negatif 2I, kita akan dapat negatif 4I. Kemudian 3I darab 4, kita akan dapat 12I. Okey, kemudian 3I darabkan negatif 2I, kita akan dapat negatif 6I kuasa 2. Okey, so yang untuk ini, yang mana tidak ada nombor hayalan, kita kena ingat I kuasa 2 adalah bersamaan dengan negatif 1. Okey, jadi kita buat 8 tolak 4I ni dengan 12I kita boleh settlekan terus. Di mana negatif 4 tambah 12I kita akan dapat jawapannya adalah positif 8I. Dan negatif 6I kuasa 2. Okey, 8 tambah 8I negatif 6. Negatif I kuasa 2 adalah bersama negatif 1. Kita buat negatif 1. Okey, 8 tambah 8I negatif 6 darab negatif 1 dapat jawapannya 6. Okey, terus selesaikan. 8 tambah 6, kita akan dapat 14 tambah 8I. Okey. Untuk contoh yang kedua pula, yang ini, 2 darabkan dulu dengan 2, kita akan dapat 4. 2 darabkan negatif 4I, kita akan dapat negatif 8I. 4I darab 2, kita akan dapat 8I. 4I darab negatif 4I, kita akan dapat negatif 6I kuasa 2. Okey, kita terus selesaikan. Yang ini negatif 8I tambah 8I, kita akan dapat kosong kan. Jadi 4 tolak 16 yang ini. Dan yang ini negatif I kuasa 2 adalah bersama negatif 1. Jadi kita terus masukkan negatif 1 kat sini menantikan I kuasa 2. Jadi kita terus selesaikan negatif 16, negatif 1 dia akan dapat jawapannya adalah 16. Oleh itu 4 tambah 16 dia akan dapat jawapannya adalah 20. Okey, so yang ini pula adalah contoh di mana operasi darab, operasi tambah, juga operasi darab. Iaitu kalau kat bawah ni adalah operasi darab, kita kembangkan. Dan ini pun sama, operasi darab kita kembangkan setiap satu sama macam ke atas tadi. Oleh kerana kat sini saya dah tulis dalam kerja, nanti saya nak you all cuba buat sendiri. Okey. Okey, seterusnya adalah untuk operasi pembahagian. Okey, kalau pembahagian, kalau soalan dia adalah 1 tambah I kan. Tapi bila kita darabkan, sebelah ni kita mesti sebaliknya operasi dia. Kalau sini tambah, kita akan buat sini tolak lah. Okey, so kalau kita selesaikan dan yang atas dan bawah perlu sama So kalau you darabkan 1 tambah I, darabkan 1 tolak I, you akan dapat 1 tolak I kuasa 2. Ini saya tak tunjukkan caranya tapi memang you akan dapat yang ini.
Kemudian awak selesaikan dekat atas ni, you gunakan operasi pengembangan, awak akan dapat 3 tolak 2i, tolak i kuasa 2. So, kita terus settlekanlah di mana, iaitu yang ini, you akan dapat 4 tolak 2i kuasa 2 dan sama dengan 2 tolak i. Okey, so untuk yang ini macam mana, okey, saya ulang lagi sekali jika you buat operasi darab, you akan terus dapat 3, yang ini you buat opposite lah, di mana dia akan berbeza. Yang ini kalau tambah, ini tolak. Bila awak gunakan kalkulatan, awak akan dapat ini 1 tolak i kuasa 2, yang ini pula you akan dapat 3 tolak 2i, tolak i kuasa 2. Okey, ni kena guna nombor kompleks. Untuk yang ini, okey, tengok yang bawah ni, 3 tolak 2i negatif i kuasa 2. Kena ingat, i kuasa 2 bersamaan dengan negatif 1 kan? Jadi 3 tolak 2i tolak negatif 1. So, you selesaikan, aku dapat 3 tolak 2i tambah 1 bersamaan 4 tolak 2i. Yang ini pula, i kuasa 2 ni, iaitu kena ingat, 1 tolak i kuasa 2 akan jadi negatif 1. Jadi 1 tambah 1 dia akan dapat jawapannya 2. Jadi bila selesaikan, 4 bagi 2 dapat 2. 2i bagi 2 dia akan dapat i. Oleh itu jawapannya adalah 2 tolak i. Okey, so kita selesaikan lagi satu contoh supaya you clear untuk operasi bagi ni. Okey, cuba lihat yang ini. 1 tambah, bagi 1 tambah 3i. So kita darabkan dengan sebaliknya. 1 tolak 3i. Yang ini pun sama, 1 tolak 3i. Jadi bila awak buat operasi kembangan ni kan, yang bawah ni, awak akan dapat jawapannya 1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 lah. Dan yang ke atas ni awak akan dapat 1 tolak 3i. Di mana 1 darab 1, 1 darab negatif 3i. Awak akan dapat 1 tolak 3i lah. Okey, so seterusnya terus selesaikan, iaitu 1 tolak 3i. 1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, jawapan dia adalah 10. Oleh itu terus selesaikan, sama ada nak buat macam gini je ataupun pecahkan 1 per 10 tolak 3i kuasa 10. Okey, yang terakhir untuk topik nombor kompleks adalah persamaan kuadratik. Okey, untuk persamaan kuadratik ini adalah you kena ingat bahawa ini adalah dia punya persamaan di mana B ini mewakili hasil tambah punca, C adalah hasil darab punca dan A merupakan penentu sama ada persamaan. Okey, so kita lihat kepada contoh dia terlebih dahulu. Okey, untuk contoh, okey, cuba lihat yang pertama ni. Okey, yang pertama jika diberi adalah jika diberi x tambah 5 sama dengan 6, so kita akan terus selesaikan, kembangkan dia, x kuasa 2. X darab 5 dapat tambah X 5. Yang ini kita nak jadikan kosong dekat belah sini kan. Jadi 6 kita kena pindahkan ke belah kiri. Negatif 6 dan sama dengan kosong. Ini adalah bentuk sama dengan X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So sama juga dengan yang contoh kedua ni lah. Di mana X kuasa 2 per 3 sama dengan X tolak 2 per 4. Jadi kita buat kembangkan yang 3 darabkan belah sini. Yang 4 kita darabkan dengan ini, kita akan dapat 4x kuasa 2 sama dengan 3x tolak 2. Kita akan dapat 4x kuasa 2 sama dengan 3x negatif 6. Okey, jadi kita nak jadikan kosong dekat belah sini. Semua kita kena bawa belah kiri lah. Jadi 4x kuasa 2, bila kita pindah, dia akan automatik daripada positif jadi negatif. Daripada negatif, dia akan jadi positif. Dan sama dengan kosong. Okey, you akan dapat jawapan dia dalam bentuk persamaan kuadratik ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, so bagaimana nak mengetahui satu nombor itu ada punca atau tidak? So, sekiranya you dapat soalan macam ini, awak tak perlu nak memula dan cari punca. You kena tahu sama ada dia memang ada punca ataupun tidak. Cari cara yang paling berkesan adalah yang pertama dia kata adalah dengan menggantikan nilai punca ke dalam persamaan. Jika jawapan yang diperolehi adalah kosong, maka nombor diganti tadi merupakan punca bagi persamaan tersebut. Okey, kita lihat pada contoh yang pertama. Okey, kalau contoh pertama dia cakap, okey, contoh pertama adalah jika diberi nilai x sama dengan 1. Dan persamaannya adalah yang ini x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Jadi kita masukkan nilai 1 ke dalam x. So kita terus masukkan ke dalam 1 kuasa 2 tolak 4 1 tambah 3. Okey, sama kosong. Dia selesaikan 1 tolak 4 tambah 3.
Jadi, sama tak kosong, 1 tolak 4 dapat negatif 3 tambah 3, jawapannya adalah kosong. Jadi, kosong sama kosong. Maka ini adalah punca bagi X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 sama dengan kosong. Sama juga bila kita masukkan nilai bagi wak 2 dan kita masukkan nilai bagi 3. Jika jawapannya adalah kosong sama dengan kosong, maka dia adalah punca. Tapi kalau awak lihat pada nilai 2, jawapannya adalah negatif 1, bukan bersamaan kosong, maka 2 bukan punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Okey. Seterusnya, bagaimana ingin mencari punca? Ada 3 cara. Kita guna kaedah pemfaktoran, penyempurnaan kuasa 2 ataupun menggunakan rumus. Ikut mana yang kita ikut kepada soalan, ataupun kadang soalan dia tak cakap jenisnya, you boleh ikut mana yang awak lebih mudah lah. Okey, sekiranya yang pertama nak cari punca. Okey, ini pernah belajar kan? Okey, untuk cari punca, jika diberi 3X kuasa 2 tolak 2X sama dengan 16, seperti biasa, kita akan jadikan dia sebagai persamaan kuadratik, iaitu 3X tolak 2X, 16 kita pindah ke belah kiri, dia akan jadi negatif 16 sama dengan kosong. So, kita buatlah pemfaktoran, kita akan buat 2 kurungan, iaitu kita buat 3X, wajib darabkan dengan X. Okey, berapa dapat 16, tapi bila buat operasi tambah atau tolak, dia akan dapat jawapannya 2. Oleh itu, kita akan cuba buat 8 darab 2. 8 darab 2, dia akan dapat 16 kan? Tapi, sekiranya 8 didarabkan, ditolakkan ataupun tambahkan dengan 2. Okey, so kita dah tahu 8 darab 2 dapat 16 dan macam mana nak tahu nilai negatif dekat mana, kita kena lihat. Bila jawapannya negatif, so yang nilai besar perlulah negatif dan yang ini adalah positif. Okey, so kita cuba selesaikan. Yang ini adalah, so kita buat 3X tolak 8 sama dengan kosong, 3X sama dengan 8 sebab negatif 8 pindah ke belah kanan dia akan jadi 8, 3X, X sama dengan 8 bahagi 3. Okey, ini pula X tambah 2 sama kosong. Adik, X sama dengan negatif 2. Ini jawapan dia lah. Ini sekiranya diberi persamaan kuadratik dan dia suruh awak cari punca. Jadi awak terus buat dalam bentuk pemfaktoran, you terus buat sama kosong dan you terus selesaikan nilai untuk X. Okey, ini pula adalah penyempurnaan kuasa 2. Dia adalah formula yang wajib awak ingat, di mana kaedah ini berlainan sedikit, di mana C wajib atau mesti dipindah ke sebelah kanan dahulu, A ataupun A mesti sama dengan 1. So kita lihat cara ataupun contoh dia. Okey, untuk penggunaan punca kuasa 2 tadi saya skip sebab untuk yang ini saya tak cover sampai punca kuasa 2 lah. Saya cuma ajar untuk penggunaan rumus dan juga kita ke pemfaktoran. Okey, so sekiranya penggunaan rumus ini adalah formula yang awak kena ingat ataupun kena hafal, iaitu mestilah negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC 2A, di mana kita kena tahu yang mana A, mana satu B, mana satu C. So, jika soalan diberi 2H kuasa 2 tolak 5H tolak 6, so 2H ini kita sebut sebagai A, manakala 5H ini adalah B, dan kemudian B iaitu negatif 5 dan C adalah negatif 6. B negatif 5, A adalah 2. So, kita terus masukkan nilai-nilai ini ke dalam formula yang sedia ada. Jika B, dia kata masukkanlah nilai negatif 5 ke dalam B, tambah tolak dan masukkan B kuasa 2, negatif 5 kuasa 2, tolak 4, A iaitu nilai kita 2, C adalah negatif 6. Bagikan dengan 2, kuasa 2 darab 2. So, oleh kerana dekat sini tambah dan tolak, yang pertama kita buat operasi tambah dan yang kedua kita buat operasi tolak lah. Di mana untuk tambah ini kita selesaikan dulu punca kuasa 73, kita akan dapat jawapannya 8.544 tambah dengan 5. Bagi dengan 4, dapat jawapannya 3.386, sama juga yang ini, tapi ini kita buat operasi tolak. Okey, so bila tolak kita akan dapat jawapannya negatif 0.886. Okey, so itu saja untuk nombor kompleks. Sekiranya ada soalan, boleh terus tanya dalam Telegram kelas. Okey, terima kasih.